Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bersama-sama berhimpun dalam satu perjumpaan ataupun pertemuan yang saya kira saya pun tak pernah jangka dan tak pernah terbayanglah untuk sampai ke bandar Coventry ni. Betul ya sebutannya, Coventry. Jadi bila duduk dalam tempat yang seperti ini, saya terbayang sewaktu saya jadi pensyarah di UPSI dululah. Duk rasa macam duduk dalam bilik kuliah kan. Dah setahun tak mengajar dalam bilik kuliah. Semenjak duduk di Perlis ni jadi pentadbir lah. Dah setahun tak berkuliah, jadi mengimbau baliklah kenangan duduk dengan student-student UPSI. Baik. Nabi SAW dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi ada menukilkan satu kisah yang baik untuk kita ambil pengajaran daripada dia. Terutamanya bagi sahabat-sahabat yang duduk jauh daripada masyarakat yang majoritinya Muslim. Kira kat sini minoriti Muslim kan. Negara ni negara minoriti Muslim. Penguasanya bukan penguasa Muslim. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis. Mungkin ada sebahagian pernah dengar pun hadis ni. Hadis ni hadis yang biasa didengar. Siapa yang melazimi kuliah-kuliah hadis, dia akan biasa dengar. Nama hadis ni hadisul bitaqah. Pernah dengar hadis bitaqah? Tak bisa dengar. Kita tak bisa dengar tak apalah. Kalau biasa dengar tu macam lepas ni kita bayang salji je lah. Kan sebab dah biasa dengar kan. Tapi bila kata tak biasa dengar, okey, alhamdulillah kita boleh kuliah berkenaan dengan hadisul bitaqah. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, Nabi SAW bersabda, "Inna Allaha sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yawmal qiyamah. Fayanshuru alaihi 99 sijilla. Kullu sijillin mithlu maddil basar. Fayaqul, hal tunkiru min hadha shay'a?" Faqala la. Faqala adhalamaka katabatil hafidhun? Qala la. Faqala Allah, afalaka udhur? Qala la. Qala bala. Inna laka indana hasanah. Fatakhruju bitaqatun fiha la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Wa fi riwayah wa Muhammadun abduhu wa rasuluh. Faqala uhdur waznak. Faqala ya Rabb, ma hadhihi al-bitaqah ma'a hadhihi sijillat? Qala fa innahu la zulma 'alayka al-yawm. Fatuda'u al-bitaqah fi kiffah wa sijillat fi kiffah.
fata fatashatis sijillat, waalaikumsalam, wa thaqulatil bitaqah, wala yathqul ma'asmillahi syai', atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah. Allah azza wa jal akan pilih satu orang lelaki daripada kalangan umat aku dan diletakkan di atas semua, di hadapan semua makhluk pada hari kiamat nanti. Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita kisah ni yang akan kita tempuhi nanti, iaitu di padang mahsyar. Semua daripada kita ni tak boleh terlepas, akan pergi, akan berhimpun di satu tempat yang namanya mahsyar. Mungkin ada di kalangan sahabat-sahabat yang pernah pergi umrah, yang pernah pergi haji. Siapa pernah pergi haji? Ada siapa-siapa pernah pergi haji? Ramai yang dah pergi haji, Pergi haji ni, kalau kita tengok padang Arafah, jutaan manusia, 7 juta manusia. Kadang-kadang bila kita tengok manusia ni, sampai kita rasa macam, ramainya. Kadang-kadang nak buat sesuatu waktu haji pun, nanti luar ramai sangat orang. Padang mahsyar nanti, lagi ramai daripada tu pula. Setiap daripada manusia dan jin akan dihimpunkan. Asal nama mukallaf akan dihimpunkan di situ. Kalau di padang mahsyar, setiap daripada kita ni akan berada dalam situasi yang berbeza. Ada manusia yang Allah Azza wa Jalla beri naungan. Mungkin ada di kalangan kita bila baca hadis. Biasa dengar, tuan-tuan mungkin biasa dengar hadis Nabi SAW kata apa? Nabi kata, sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah Ta'ala akan bagi naungan pada mereka, di mana hari itu tak ada naungan lain, melainkan hanya naungan Allah. Siapa dia? Imamun adil. Wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masjid. Wa rajulani tahabba fillah. Ila akhiril hadis. Ada 7 golongan. Yang mana kalau kita tengok 7 golongan ni, 7 golongan ni bukan calang-calang lah. Yang paling dahsyat sekali Nabi sebut dalam golongan ni, wa rajulun da'athum ra'atun dhatu mansibin wa jamal fayaqulu inni akhafullah. Seorang lelaki yang ada seorang perempuan cantik, kaya, ada kedudukan, ajak dia. Ajak dia untuk buat benda tak elok, dia kata inni akhafullah, aku takut pada Allah. Satu pengorbanan yang sangat dahsyat. Bukan senang nak buat. Tapi bila kita tengok, ada seorang lagi. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma anfaqat yaminuh. Seorang lelaki yang bagi sedekah, tangan kiri pun tak tahu apa yang tangan kanan bagi. Dia punya sembunyi itu. 7 golongan yang hebat. Pemimpin yang adilnya, lelaki yang sentiasa jiwa terikat dengan masjidnya, 2 orang yang berkasih sayang kerana Allah. Berkasih sayang ni bukan LGBT lah. Kat negara-negara macam ni kena sebut betul-betul lah kan. Maksudnya berukhuwah kerana Allah, berpisah kerana Allah, bertemu kerana Allah. Tapi cuma dapat naungan. 7 golongan ni dahsyat dia orang punya pengorbanan mereka, dia orang punya akhlak, dia orang punya jaga, dia orang punya betul-betul jaga syariat, tapi dapat naungan aja. Pernah terfikir? Kenapa dapat naungan? Nabi sebut tu 7 golongan, macam golongan tu special. Siapa yang pernah pergi haji dia tahu. Saya pernah pergi haji, alhamdulillah, tahun 2006. Haji yang pertama saya buat. Haji yang pertama waktu jadi student dekat Jordan. Haji murah. Haji murah ni maksudnya
Dekat Padang Arafah gelang pun tak ada. Betul-betul cowboy punya haji. Bayar RM5,000 dapat pergi haji. Kalau mati, tengok muka saya, mungkin dia ingat Bangla lah. Muka orang Malaysia lah. Kan? Waktu tu tak ada kemah. Tak ada gelang, tak ada kemah. Jadi kami duduk dekat Padang Arafah tu tengok mana-mana tempat yang boleh menumpang. Mana kemah yang kosong, kami masuk. Lepas tu orang pun datang, dihalau kami keluar. Kami pun keluar. Masuk lagi kemah lain. Lah kali sampai tak ada kemah dekat situ yang tak ada orang. Semua dah masuk. Kami pergi mana? Kami akan duduk di bawah pokok. Cari tempat yang ada air pancut. Biar ada spray tu kan. Sebab cuaca panas. Cuaca panas, jadi kami akan duduk di bawah pokok yang ada air pancut. Masa itulah baru kita teringat hadis Nabi SAW, 7 golongan yang diberikan naungan. Itu baru padang Arafah. Naungan yang diberikan oleh pokok sangat-sangat bernilai. Sangat-sangat nikmat. Kemah pun nikmat. Apatah lagi di padang mahsyar yang dia punya matahari itu ibarat sejengkal di atas kepala. Ada sebahagian yang peluhnya sampai ke tengkuk. Ada sebahagian yang sampai ke hidung. Kerana terlalu panas. Maka sebab itu, keadaan yang menakutkan. 7 golongan yang Nabi kata ni, 7 golongan yang special. Orang lain tak dapat naungan. Panas. Peluhnya menimbun. Tapi dia dapat naungan. Dia dapat special treatment. Naungan Allah Azza wa Jal di padang mahsyar. Nabi kata keadaan yang sukar ni, Allah Ta'ala akan pilih. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan pilih satu orang lelaki di kalangan umat aku, maksudnya orang Islam. Orang Islam ni ala ru'usil khalaiq, dan dia akan letak di hadapan semua makhluk. Fayanshuru alaihi 99 sijilla. Allah Ta'ala akan bentang kat dia 99 buku catatan amal kejahatan dia. Kullu sijillin mislu maddil basar. Setiap buku tu luas dia sejauh mata memandang. Besar buku dia. Ada 99 biji. Maksudnya orang ni, orang baik ke orang jahat? Agak-agak orang baik ke orang jahat? Ni Nabi cerita ni. Oi, lain macam buku. dia terturun ni kejap. Ha? Yang tu lebih kurang juga. Dah, tak apa. Just okay. Okay. Nabi SAW cerita, Tuhan pilih, letak di hadapan semua makhluk. Bentang kat dia 99 biji buku catatan kejahatan. Ada 99 biji, setiap satu biji, kullu sijillin mislu maddil basar, sejauh mata memandang luah dia. Maksudnya orang ni orang jahat betul. Jahat sungguh. Lepas tu Tuhan tanya kat dia, hal tunkiru min hadha syai'ah? Ada apa-apa tak nak bantah daripada buku ni? Tuhan tanya untuk apa? Tuhan tanya, adakah kamu nak bantah? Sebenarnya Tuhan ni, kalau dia tak tanya pun, dia tahu dah. Tuhan ni tahu dah. Tak perlu nak bantah. Tuhan tahu dah. Tuhan Maha tahu. Azalamaka katabatil hafizun. Tuhan tanya,
adakah malaikat yang aku suruh tulis amalan kau ni telah berlaku zalim pada kau? Tolong tengok dalam catatan kau ni. Ni ada 99 buah. Tengok satu-satu. Kalau ada benda-benda yang nak dibantah, tolong sebut. Ini semua buku catatan amal yang rekod kau punya amalan. Untuk apa? Tuhan tanya ni. Tuhan tanya ni nak bagi kita ruang supaya kita rasa puas hati dengan apa yang ditulis. Sebab tu, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, dalam agama ni dia beri kita peluang sentiasa. Sentiasa kita ni diberikan peluang. Allah Azza wa Jalla jadikan kita ni manusia. Dia bagi kita akal, dia bagi kita nafsu. Dia suruh kita pilih. Dia bagi peluang untuk pilih. Kamu nak jadi baik boleh, kamu nak jadi jahat pun boleh. Dah buat jahat ni, na'udzubillah kan. Ni mudah-mudahan laki ni bukan kita lah. Kan? Sebab jahat sangat ni. Tapi kalau kita tengok hujung hadis ni, nampak macam kalau kita pun sonok juga. Saya tak habis cerita lagi ni kan. Sebab masa kita dah sejam ni kan. So saya nak bagi tahu, Tuhan ni sentiasa bagi ruang dan peluang. Yang mana kita pun sepatutnya kena bagi ruang dan peluang. Kerana Tuhan pun bagi ruang pada manusia. Cuba bagi ruang pada orang. Kadang-kadang kita ni bila bergaduh, kadang-kadang kita tak nak bagi ruang kat orang. Tak nak bagi peluang kat orang. Baru pagi tadi, sampai dekat IG. Dia kata, Assalamualaikum Dr. Rora, saya ni sebenarnya nak minta maaf. Sebelum ni saya banyak cerita benda-benda tak elok. Wallahil azim, demi Tuhan yang agung. Ni saya sebut betul-betul. Lebih daripada 10 mesej macam ni sampai. Yang datang direct pun ada. Yang datang dekat, saya lepas kuliah kat Setapak, dia datang, dia kata saya datang daripada Sungai Buloh. Saya kata, jauh datang daripada Sungai Buloh ke Setapak? Dia kata, saya datang nak minta maaf. Sebab dulu saya cakap sekian. Saya kata, saya tak nak tahu you cakap apa. Saya maafkan. Ada seorang lagi pakcik dekat Penang. Lepas saya turun daripada forum, dia datang, dia ambil tangan saya, dia cium tangan saya. Pakcik tua, dia cium tangan. Lepas tu saya kata, pakcik, pasal apa cium tangan saya? Dia kata, saya datang nak minta maaf. Saya tak nak tahu pakcik cakap apa. Saya maafkan. Sebab apa? Sebab saya fikir satu benda. Kita manusia. Kita pun ada salah. Kita pun ada silap dengan manusia lain. Kita mengharapkan kalau kita maafkan orang satu hari nanti, kalau kita tersilap, orang pun maafkan kita juga. Itu satu. Yang keduanya, kita mengharapkan agar orang yang kita maafkan tu bersedia untuk jadi lebih baik daripada tu. Sebab kadang-kadang bila kita tak maafkan orang, kita takut kita tutup jalan dia. Dia nak jadi baik. Bukan senang tu datang nak minta maaf ke orang ni. Maksudnya dia tu ada iman lah. Dia takut dengan akhirat. Kita kena buat salah dengan orang, kita buat diam je. Ada seorang hamba Allah kadang-kadang duk tuduh kita macam-macam, lepas tu kita jawab, tak betul ni fitnah saya. Dia buat diam je. Buat diam. Dia ingat dia lepas kot kat akhirat kan. Tapi bila dia datang minta maaf kat kita, kita bagi ruang kat dia. Sebab kita pun nak ruang tu yang sama bila kita tersilap. Jadi sebab itu berikan ruang kepada manusia. Kadang-kadang sakit hati juga dia cakap kita macam-macam. Jangan tanya lah. Sebab tu kalau orang datang minta maaf ke saya tak tanya. Sebab kalau tanya, nanti sakit hati. Sakit hati susah nak maafkan. Saya tak pernah tanya. Kalau orang kata saya minta maaf ke ni, saya tak pernah tanya. Saya tak pernah tanya, you cakap apa kat saya? Saya kata saya sebut Rora ni kulit gelap. Seperti mana belakang kuali. Lebih gelap daripada tu. Kita dah sakit hati. Tak payah dengar lah. Benda dah cakap dah. Kan? Ada juga orang kata tak payah maafkan. Nanti kita akan kutip di akhirat. Sebenarnya kalau kita tak maafkan pun boleh. Betul lah kita akan kutip di akhirat. Pahala tu. Tapi kalau kita maafkan, pun ada juga pahala. Sebab itu,
Saya teringat, saya terkesan dengan kata-kata Ibn Taymiyah. Waktu orang fitnah dia maafkan semua orang. Sampai dia masuk penjara. Orang fitnah dia sampai dia masuk penjara. Dia kata, aku maafkan semua orang yang memfitnah aku. Orang pujuk dia, kenapa hang maafkan? Dia fitnah hang sampai masuk dalam penjara. Dia kata, aku berjuang siang dan malam untuk menjadikan semua daripada kita terlepas daripada neraka. Jadi kalau aku tak maafkan dia, dia masuk neraka sebab aku. Aku maafkan dia. Kan? Aku maafkan dia. Itu pertama. Maksudnya sentiasa beri ruang. Seperti mana Allah Azza wa Jalla memberi ruang kepada makhluknya yang tak wajib pun untuk Tuhan bagi ruang ni, tapi Tuhan bagi. Itu pertama. Saya tengok bagi ruang ni, bagi peluang. Kita kena sentiasa beri orang ruang dan peluang. Kita kena sentiasa bagi diri kita ruang dan peluang. Maksudnya, kadang-kadang orang tak nak dengar. Kita pun tak bersedia nak dengar. Suka buat keputusan atas penilaian orang lain. Kenapa kita tidak dengar dulu? Kan? Contoh kan. Ada orang dia dah ada keputusan dah, dia kata, orang datang UK. Dia ni Wahabi. Kata, you tahu mana dia Wahabi? Orang cakap. Betul? Ha? Betul? Ha? Wahabi tak? Dia pun takut nak jawab. Ha? Wahabi pun dia tak tahu. Wahabi pun tak tahu. Tapi dia kata, Wahabi ya. Rora ni Wahabi ya. Orang nombor 2 Wahabi kat Malaysia, Rozaimiyah. Nombor 1 Mazhar, nombor 2 Rora. Bila kita tanya, dia Wahabi kot mana? Tak tahu, orang cakap. Berapa ramai manusia yang buat penilaian buat keputusan atas penilaian orang lain. Orang lain ni buat keputusan, dia tak pernah dengar pun. Itu yang pakcik tu datang minta maaf kat saya tu. Dia kata, saya dulu duk kata kat Rora ni Wahabi, sesat, sampai saya bergaduh dengan anak saudara saya. Anak saudara saya minat kat you. Dia kata, jangan ikut, Rora ni sesat. Anak saya tolong bagi tahu satu video sesat. Ada bukti, saya follow. Saya tinggal kat Rora. Dia pun dengar 46 kuliah saya. Penuh dia dengar. Lah dia kata, saya tak jumpa. Saya tak katalah saya ni betul semua. Tapi dia kata akhirnya, dia kata, dia baca hadis, dia bukan ada apa pun. Kalau ada syarahan-syarah ulama pun dia ambil daripada kitab-kitab dia, bukan ada apa pun. Semua orang suka buat keputusan, suka buat penilaian apa? Sebab mungkin dia tak sama sikit dengan amalan orang Malaysia, tak sama sikit. Tak sama, ni benda biasa. Dekat barat ni berapa ramai yang kita tengok amalan-amalan dia Muslim tapi tak sama dengan kita pun. Kita tak kata dia Wahabi pun. Oh, dia Afrika, memanglah macam tu. Kita tak kata dia Wahabi. Tak ada pula kita pergi jumpa dekat Mamat Afrika tu. Wahabi kan? Kadang-kadang alligator pun dia makan. Kan? Geng-geng Sudan, geng-geng Somal, kadang-kadang dia orang makan sebab dia Maliki kan? Siput babi pun makan. Nak bagi tahu kata, escargot tu makan kan? Kalau ikut kaedah mazhab Syafi'i tak sah lah, tak halal lah. Tapi dia Maliki. Dia Maliki. Maka sebab itu dia dalam siapa tu kata, siapa yang kuat makan elok jadi Maliki. Sebab makan dia luas sikit. Dia banyak benda boleh makan. Tapi kalau dia milih sikit, jadi Syafi'i sudahlah. Ataupun Hanafi paling ketat lah. Makanan-makanan laut ni ikan je boleh makan. Selain daripada ikan tak boleh. Sebab tu geng-geng Pakistan dia tak makan lah. Kalau dia betul-betul Hanafi, dia tak makan lah udang, sotong, apa semua dia anggap bangkai, tak boleh. Yang halal cuma yang laut ni ikan saja. Sebab adalah kaedah yang dia orang guna tu. Khilaf di kalangan para ulama ni, kalau kita telusuri sebenarnya kesemua mereka ikhlas dalam nak mencari apa kehendak Allah dan Rasul dalam sesuatu masalah. Sebab tu ada khilaf. Kalau dia orang ni jenis tak ikhlas, satu pandangan je. Tapi bila dia orang ni ikhlas betul, tak boleh. Ini bukan kehendak Allah dalam masalah ni. Dia orang terpaksa buat satu lagi aliran baru. Menunjukkan adanya keikhlasan. Bila sama jugalah kita nak masyarakat kita advance dari sudut ilmu. Bukan hanya ilmu engineering, bukan hanya ilmu medical, bukan hanya ilmu ekonomi. Ilmu agama pun kita hantar. Kita hantar pelajar kita pergi buat PhD dekat Jordan, pergi buat PhD dekat UK, ada yang buat agama, pergi hantar ke Morocco, pergi hantar ke Saudi, pergi hantar ke Mesir. Balik, mesti ada perbezaan.
Sebab tempat mereka belajar tu berbeza. Perbezaan ni bukan satu benda yang sepatutnya kita takut. Sepatutnya kita raikan. Tapi apa yang berlaku di Malaysia hari ini, bukan masyarakat, tetapi otoriti agama sebahagiannya takut untuk memberi ruang yang luas kepada ilmuwan-ilmuwan kita untuk menyumbang dari sudut keilmuan. Kan, bila kita mengajar je kat masjid, orang keliru. Mengadu kat pejabat agama, dia ni mengajar pelik sikit lah. Sekat. Bukan nak pergi panggil lah. You ajar apa? Okey, you bagi tahu apa ni dekat masyarakat, jelaskan balik. Kan, dia pergi belajar. 10 tahun kita hantar dia buat degree, buat master, buat PhD, macam-macam kitab dia buka. Balik dia nak share ilmu dengan masyarakat. Nak advancekan pemikiran masyarakat. Kadang-kadang kita mengajar dekat masjid, universiti. Cuma adalah orang-orang yang datang, orang kampung yang datang. Dia pelik, dia keliru. Orang kampung keliru benda biasa. Sebab dia pergi kebun je tiap pagi. Bukan buka kitab. Ni, bila orang kampung komplain, pensyarah universiti kena sekat. Sebab apa? Sebab otoriti agama kita tidak bersedia untuk memberikan penjelasan yang sewajarnya, yang sepatutnya. Kenapa tidak kita berikan diri kita peluang dan ruang untuk kita dengar dulu? Dengarlah dulu. Tak nak bagi ruang. Saya kena teruk isu qada salat, isu paha lelaki aurat ke tidak. Teruk saya kena. Qada salat yang tinggal dengan sengaja, wajib tak wajib qada? Sengaja tinggal. Wajib qada? Ada yang kata tak wajib. Ada yang kata wajib. Khilaf di kalangan para ulama dalam dewan ni. Saya sebut dalam satu video, clear saya hurai. Dua pandangan ulama, dua mazhab dalam masalah ni. Pertama, mazhab majoriti ulama mengatakan sesiapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka wajib qada. Ini pendapat majoriti ulama. Di sana ada pandangan minoriti. Pandangan ni adalah pandangan yang dinukilkan daripada Al-Humaidi, daripada Al-Hasanul Basri, daripada Ibnu Rajab Al-Hambali, daripada Ibnu Hazmin, mereka Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim. Mereka mengatakan tidak wajib qada bagi orang yang tinggal salat dengan sengaja. Yang wajibnya adalah taubat. Saya hurai lagi, kenapa ulama berbeza pendapat? Bukan kita tinggal macam tu je. Saya kata perbezaan pandangan ni disebabkan oleh kerana mereka berbeza dalam cara memahami hadis. Hadis yang sama. Hadis yang sama, cara faham beza. Hadisnya apa? Hadis Nabi SAW, Nabi sebut. Nabi kata, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Sesiapa yang tertidur sehingga terlepas waktu solat ataupun terlupa, maka hendaklah dia salat bila dia teringat. Maka majoriti ulama faham dia kata apa? Dia kata kalau tertidur dan terlupa, yang tak berdosa pun kena qada, apatah lagi yang tinggal dengan sengaja, lagilah kena qada. Yang ni berdosa ni, lagilah kena qada. Takkan nak terlepas begitu saja. Okey dengan argument ni? Okey. Nampak macam okey kan? Nanti dulu, dengar yang satu lagi. Berikan ruang pada diri untuk dengar argument satu lagi. Saya bagi satu lagi argument. Mazhab yang kedua kata, dia kata apa? Dia kata qada ialah satu ibadat yang baru yang memerlukan dalil yang khusus. Orang yang haid wajib qada puasa ke tak wajib? Jangan kata tak wajib. Perempuan yang haid dalam bulan Ramadan dia tak dapat puasa selama 7 hari. Dia wajib qada. Kenapa dia wajib qada? Sebab ada hadis bagi tahu dia wajib qada. Dia kena qada tak salat dia? 7 hari tu tak perlu. Sebab apa tak qada? Sebab tak ada dalil yang suruh. Nak kira antara puasa dengan salat, mana lagi penting? Pasal apa qada puasa tak qada salat? Kalau nak kira akal kita, patutnya
Solatlah kena qada. Solat lagi penting daripada puasa. Tapi puasa kena qada, solat tak kena. Kerana tidak ada dalil khusus yang menyatakan demikian. Dan mereka kata, qada ini ialah satu rahmat daripada Tuhan. Bila waktunya habis, ada ruang untuk dapat semula kelebihan tu. Sebab solat ni dia ada waktu awal, ada waktu akhir. Kita kena buat solat tu di waktu dia. Kita tak boleh solat di luar waktu ataupun sebelum waktu. Satu orang yang tertidur dan terlupa, dia tak berdosa. Jadi bila tak berdosa, syarak kata boleh waktu teringat tu waktu dia. Waktu terjaga tu waktu dia. Tapi kalau dia sengaja tinggal, dia sedar dia wajib bersolat, tapi dia biar dia abaikan, maka dia tak layak untuk dapat peruntukan rahmat daripada Tuhan. Seperti mana seorang pelajar dekat universiti ni, katalah kat universiti ni kan, dia buka ruang untuk mohon beasiswa daripada 1 hari bulan 3 sehingga 31 hari bulan 3. Ini ruang untuk isi borang. Ruang untuk isi borang. Siapa nak dapat beasiswa, isi waktu ni. Daripada 1 hari bulan sampai 31 hari bulan, ramailah orang isi. Tiba-tiba ada seorang pelajar datang, 1 hari bulan 4 dia datang, dia bawa borang. Universiti kata tak boleh lah, kita buka daripada 1 hingga 31. Pasal apa 1 hari bulan you datang? Dia kata sebenarnya saya memang nak hantar bulan 3 tapi saya tak sihat, saya masuk ward. Bukan disengajakan. Jadi mohonlah budi bicara. 1 hari je saya terlewat ni. Boleh tak dapat ruang budi bicara? Bolehlah, dia tak sengaja. Tapi kalau satu orang datang, 1 bulan 4 dia datang, bila orang tanya pasal apa you datang ni? Saya saja je. Sebenarnya borang ni saya dah isi 2 minggu sudah dah. Sengaja tinggal. Kan, saya try je. Ada ruang tak dapat budi bicara? Pegawai tu pun kata, kau pergi balik lah. Ini argumen mazhab yang kedua. Nak pilih yang mana? Lepas dengar ni. Itu memang play safe sungguh lah. Okey. Ada satu lagi kisah. Kan? Satu orang, manusia, dia solat dekat masjid. Nabi tengok dia solat. Lepas tu Nabi kata, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kau pergi balik, kau solat. Kau tak solat tadi. Maksud solat tak sah. Lepas tu dia pergi solat. Lepas habis solat, dia datang lagi. Nabi kata, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Pergi balik, solat. Kamu tak solat tadi. Lepas tu dia solat lagi. Lepas tu dia datang balik kat Nabi. Nabi kata, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Sampai 3 kali tu dia kata, ya Rasulullah, lam uhsin illa hadha. Ya Rasulullah, aku tak pandai solat melainkan solat ni. Yalah, aku tahu. Lepas tu Nabi ajar dia cara solat. Hadis ni glamour. Hadis ni dipanggil hadisul musik. Hadisul musik anis salah. Orang yang tak pandai solat. Solat dia tak sah. Nabi ajar dia satu-satu. Kau bila nak solat, kau menghadap kiblat, lepas tu kau angkat takbir. Satu-satu Nabi ajar dia. Baca Fatihah, lepas tu rukuk, lepas tu sehingga hatta tatma'inna raki'an, sehingga kau tamakninah apa semua Nabi ajar sampai sudah. Lepas tu baru dia tahu solat. Solat dia semalam macam mana? Laki ni semalam dia solat macam mana? Ha? Dan Nabi kata solat engkau tadi tak sah. Solat engkau tadi. Nabi kata solat kau pergi balik, kau solat balik. Tadi kau tak solat sebenarnya. Solat dia semalam macam tu lah kan? Nabi dah suruh dia qada tak? Nabi tak suruh dia qada. Solat tak sah tapi tak ada qada. Nabi tak suruh dia qada. Menunjukkan mazhab kedua ni kata tak wajib qada lah, wajib taubat dan perbanyakkan solat sunat dan jaga solat yang akan datang. Dua pandangan. Kan? Dua-dua pandangan ni pandangan ahli sunnah. Saya cenderung mendapat kedua ni. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan suka pandangan yang pertama. Terpulanglah. Saya pun tak kata kena ikut yang kedua. Saya kata terpulang. Saya setuju yang kedua ni. Tambah pula, saya duduk sebelum ni, saya duduk di Kuala Lumpur. Kadang-kadang ada orang datang kita beritahu saya 14 tahun tak pernah solat. Kena qada. Kalau saya kata kena qada, dia kata tak apalah ustaz, saya memang ahli neraka lah.
Setimbang yang tu lah. Kan? Tapi kalau saya kata kat dia, bab qada ni tak apa, ada khilaf di kalangan para ulama, yang penting yang akan datang jaga solat betul-betul. Dia ada semangat sikit. Kan? So, khilaf di kalangan para ulama. Kalau kita berikan ruang pada diri untuk kita dengar dulu, lebih bagus. Inilah yang menyelamatkan Usaid bin Al-Hudhair dan juga Sa'ad bin Mu'az. Dua-dua ni asalnya marah sungguh dekat Mus'ab. Ada Mus'ab sini? Bapa Mus'ab ada, Mus'ab ada. Mus'ab bin Umair. Nabi SAW hantar dia pergi ke Madinah untuk ajar Quran kepada orang-orang Madinah dan berdakwah. Dia berdakwah lah. Ajak orang ni masuk Islam, ajak orang ni masuk Islam. Usaid dan juga Sa'ad bin Mu'az marah. Sebab diorang ni, dua-dua ni pemimpin orang Madinah. Marah. Kau datang ke sini, kau pecahkan masyarakat kami. Apa kata Musa? Dengar dulu. Kalau suka, terima. Tak suka, kami tak ganggu kau lagi. Dia pun dengar. Akhirnya masuk Islam. Selamat Sa'ad bin Mu'az, bila hari dia mati bergegar arasy Tuhan kerana kehebatan Sa'ad. Tazzalahu arsyur Rahman. Allah Azza wa Jalla dalam hadis ni buktikan Allah beri ruang pada manusia untuk berhujah supaya mereka tak rasa dizalimi. Azalamaka katabatil hafizun. Adakah malaikat aku yang menulis amalan kamu ni menzalimi kamu? Dia kata, la ya Rab. Tidak wahai Tuhan. Tak. Memang tak rasa dizalimi. Dan memang Tuhan tak zalimi siapa-siapa pun. Afalaka uzur? Tuhan tanya lagi satu soalan. Ada uzur tak? Mungkin ada uzur masa buat benda ni. Mungkin ada alasan kenapa buat benda ni. Ni benda-benda jahat semua ni. Dia kata, la ya Rab. Tidak ada wahai Tuhan. Mengaku. Kenapa mengaku? Kerana semua benda tu berbukti. Semua benda tu berbukti. Kita akan tengok nanti. Tapi bila kata, la ya Rab. Bila kata, aku tak ada uzur wahai Tuhan. Tuhan kata, bala. Ada. Innalaka indana hasanah. Sesungguhnya untuk kamu, di sisi kami, ada satu kebaikan. Fatakhruju bitaqatun fiha la ilaha illallah wa Muhammadun abduhu wa rasuluh. Keluar satu kad kecil. Bila Tuhan kata, di sisi kamu ada uzur, ada satu kebaikan di sisi kami untuk kamu. Apa dia? Maka keluar satu kad kecil. Dalam kad tu tertulis, la ilaha illallah Muhammadun abduhu wa rasuluh. Muhammad, hamba Allah dan Rasul. Keluar. Bila keluar kad tu, nak dibanding dengan 99 buku yang besar tu, Tuhan kata apa? Uhdur waznak. Ambil timbangan kamu. Ambil dacing kamu. Dia pun manusia kan? Dia kata apa? Ya Rab, maha hadhil bitaqah ma'a hadhihi sijilat. Wahai Tuhan, nak buat apa? Nak pergi timbang antara kad kecil dengan buku-buku yang besar ni? Dah tahu dah jawapan. Yang kedua, Allah Azza wa Jal wajibkan kita untuk beriman tentang adanya timbangan amal di hari kiamat. Tahu kan? Setiap daripada kita ni akan ditimbang amalan. Setiap daripada kita. Cuma untuk orang kafir ni ada khilaf sikit lah. Ada yang kata orang kafir pun akan ditimbang amalan, ada yang kata tak, orang kafir tak ditimbang, terus humbang masuk dalam neraka je. Khilaf di kalangan para ulama. Tetapi kita ni, kalau tak termasuk dalam orang yang tak kena hisap, semua akan dihisap. Persoalan yang perlu kita tanya, timbang ni untuk siapa? Untuk Tuhan ke untuk kita? Untuk kita. Pasal apa untuk kita? Allah tahu dah.
Allah tahu dah sebelum kita lahir dalam perut mak kita, umur, ada yang khilaf, ada yang kata 120 hari, ada yang kata 40 hari. Masa malaikat tiup roh dalam janin kita tu, Tuhan suruh tulis dah 4 benda. Summa yusalu ilaihil malak fayu'maru bi arba'i kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqi wa sa'id. 4 benda disuruh tulis. Apa dia? Waalaikumsalam. 4 benda malaikat disuruh oleh Allah untuk tulis untuk kita ni. Pertama, rezeki kita. Yang kedua, ajal kita. Yang ketiga, amalan kita. Yang keempat, ahli syurga ke ahli neraka. Tulis siap dah. Tuhan tahu dah kita ni ahli syurga ke ahli neraka. Tapi pasal apa Tuhan suruh timbang? Suruh timbang tu untuk kita. Kita bukan tahu. Sebab kita tak ingat semua amalan kita. Kita tak mampu ingat semua. Kalau saya minta tuan-tuan dan perempuan hari ni, sahabat-sahabat semua, senaraikan amalan daripada pagi tadi sampai hari ni, boleh senaraikan tanpa ada tertinggal? Pasti akan ada yang tinggal. Kerana sifat manusia tu lupa. Kita akan ingat yang besar-besar je lah. Tu belum yang semalam lagi. Tu belum yang minggu lepas lagi. Jadi bila Tuhan timbang, dia bukan timbang untuk Tuhan. Tuhan tahu sebelum timbang. Tuhan maha tahu. Tuhan timbang untuk kita. Supaya kita tak rasa dizalimi. Sebab tu Tuhan kata apa? Bila manusia ni jawab, ma hadhil bitaqah ma'a hadhihi sijillat. Nak buat apa pergi timbang bitaqah yang kecil ni wahai Tuhan dengan amalan dosa yang banyak ni? Dah tahu dah jawapan. Tuhan kata apa? Tuhan kata, fa innahu la zulma 'alaika al-yawm. Sesungguhnya pada hari ini tidak akan ada satu kezaliman pun yang akan berlaku pada kamu. Semuanya akan transparent, semua benda ada kiraan dia. Semua benda akan ditunjuk, bukti-bukti akan terlaksana, bukti akan didedahkan, semuanya. Sebab tu kita kena banyak doa supaya Allah Ta'ala tutup aib kita. Kerana orang ni dihisap di hadapan semua makhluk. Ala ru'usil khalaiq. Semua orang tengok ni. Dia bersoal jawab dengan Tuhan dia. Yang kita duduk sorang-sorang, kita ada buat dosa, akan ditayang di hadapan manusia semuanya. Mungkin kita tak pernah rasa, tapi kita boleh bayangkan hari ini macam mana kalau video satu orang leak, video yang mengaibkan, malu. Itu baru masyarakat Malaysia je tahu. Yang mana yang ikut algoritma tu okey lah. Orang lain tak tahu. Tapi ala ru'usil khalaiq, semua makhluk tengok ni. Semua makhluk tengok ni. Perhitungan akan berlaku. Hanya orang-orang yang terpilih saja akan dihitung secara tersembunyi. Sebab itu Nabi kata apa? Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa tutup aib orang Islam yang lain, Allah Ta'ala akan tutup aib dia di hari kiamat. Tuhan timbang. Tuhan timbang untuk tunjuk apa? Untuk tunjuk dua benda. Pertama, Tuhan nak tunjuk keadilan dia. Adil. Satu orang bila timbang amalan, sebelah sini letak pahala, sebelah sini letak dosa, contoh kan. Bila timbang-timbang, berat belah dosa. Dia pergi mana? Campak masuk dalam neraka. Bila dia dicampak masuk dalam neraka, dia tak ada katalah Tuhan zalim kat saya. Tak ada, dia tengok betul-betul. Sebelum timbang, sebelum letak atas dacing tu, Tuhan bagi ruang dah. Ada apa-apa nak bantah? Ada apa-apa nak konsult lagi? Ada rasa tak puas hati? Tak ada. Semua clear, transparent. Tak ada sorok buah kepek, tak ada. Tak ada. Semua diletakkan. Ruang yang banyak diberikan. Sehingga bila diletak, berat belah jahat. Masuk dalam neraka. Itu pertama. Tuhan nak tunjuk keadilan dia. Yang kedua, Tuhan nak tunjuk apa?
Dengan timbang ni Tuhan nak tunjuk apa? Tuhan nak tunjuk rahmat dia. Kalau Tuhan nak tunjuk adil, sepatutnya timbang yang memang confirm masuk syurga je lah. Yang masuk neraka je lah. Yang masuk syurga tak payahlah timbang. Ada orang bila Tuhan ambil dia masuk dalam syurga, dia tak puas hati, timbang dulu Tuhan. Pasal masuk syurga terus. Tak adalah kan? Itu orang yang terpilih bila masuk dalam syurga tanpa hisap. Tanpa hisap. Keistimewaan. Tapi tak semua orang dapat. Kebiasaannya akan timbang. Bila timbang, berat belah baik. Dia masuk syurga. Ada dia tak puas hati dengan Tuhan? Wahai Tuhan, kenapa tak timbang dulu? Timbanglah dulu, baru kami puas hati masuk syurga. Dah, dapat masuk syurga. Apa saja alasan, kita tak peduli dah. Yang penting dapat masuk syurga. Kan? Untuk apa Tuhan timbang orang yang akan masuk syurga ni? Nak tunjuk rahmat dia lah. Kenapa rahmat? Kita kena balik kepada apa yang kita faham dari sudut agama kita ni. Apa dia? Dalam hadis Qudsi, dalam Sahih Muslim, Allah Subhanahu wa taala kata apa? Ya bani Adam, innama hiya a'malukum uhsiha lakum fa uwaffiyakum iyyaha. Faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalik fala yalumanna illa nafsah. Wahai anak Adam, semua amalan-amalan yang kamu buat dalam dunia ni amalan kamu. Uhsiha lakum, aku rakamkan untuk kamu. Aku simpan. Malaikat catat semuanya. Summa uwaffiyakum iyyaha. Kemudian aku akan beri ganjaran. Faman wajada khairan falyahmadillah. Sesiapa yang dapati amalan dia banyak belah baik, puji Allah. Kerana di situ datang rahmat Allah. Kenapa? Kenapa bila kita dapat timbangan amal kita, belah baik banyak kena puji Allah? Pertama, kerana kita mana tahu benda baik kalau Tuhan tak hantar Nabi. Kita tak tahu benda ni baik ke tak baik kalau Nabi tak ajar. Kita tahu macam mana tata cara salat kalau Nabi tak ajar. Kita tak tahu tak tata cara zikir macam mana kalau Nabi tak ajar. Kita tak tahu. Allah Azza wa Jalla hantar Nabi dia. Walaupun bangsa Nabi tu bukan macam bangsa kita. Bangsa Nabi tu bangsa Arab. Yang kita, bahasa Arab pun kadang-kadang tertukar ana dan anta. Ana nak pergi mana? Arab tu pun kuning. Anta nak pergi solat kejap. Ana tunggu sini. Tertukar. Tapi kita tetap tahu apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan tak suka. Walaupun Arab kita tak pandai. Kadang-kadang Arab pun rasa terkejut dengan kita. Boleh baca Quran walaupun kita tak faham sepatah habuk Quran tu. Macam mana dia kata orang Melayu boleh baca Arab? Bagus bacaannya. Tapi dia tak faham maksudnya. Allah Azza wa Jalla menghantar Nabi. Itu pertama. Yang kedua, dalam banyak-banyak manusia yang tidak beriman kepada Allah, Allah pilih kita untuk jadi manusia yang beriman pada dia. Tanpa banyak soal. Kita menjadi manusia yang beriman. Yang ketiga, setiap daripada amalan yang kita buat, amalan baik yang kita buat, Allah Azza wa Jalla akan sediakan pahala yang berganda. Bila kita buat satu kebaikan, al-hasanatu bi'ashri amsalha. Satu kebaikan akan diganda 10 paling kurang. Ila 700 dhi'fin ila adha'afin katsira. Mungkin ke 700 kali ganda, mungkin lebih lagi. Kenapa Tuhan kata ganda-ganda ni? Kerana kadar kesusahan, kadar pengorbanan nak melakukan satu ibadah tak sama. Solat zuhur yang sahabat-sahabat buat dengan solat zuhur yang saya buat tak sama pahala. Kenapa tak sama? Kadar kesusahan tu tak sama. Sebab itu Nabi SAW pernah sebut pada Aisyah, ajruki ya Aisyah ala qadri nasabik. Pahala kamu ada kalanya
bergantung kepada kadar kesusahan. Sebab itu Nabi kata apa? Kalau sahabat punya pengorbanan, kita nak lawan satu tadahan tangan sahabat ataupun separuh, kita tak akan lawan, tak akan boleh dapat capai pahalanya walaupun kita menginfakkan emas sebesar Bukit Uhud. Tahu Bukit Uhud? Bukit Uhud bukit yang paling besar dekat Madinah. Bukit yang paling besar dekat Madinah namanya Bukit Uhud. Takkan boleh dapat capai. Nabi kata apa? Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadih law anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Demi Tuhan yang diri Muhammad berada di tangannya, kalau salah seorang daripada kamu menafkahkan, membelanjakan untuk agama, emas sebesar Bukit Uhud tidak akan dapat capai. Pemberian tu tidak akan dapat capai pengorbanan sahabat dan pahala sahabat dengan pemberian satu tadahan tangan mereka ataupun sebelah. Emas besar Bukit Uhud, sahabat bagi satu tadahan tangan dia untuk agama ataupun sebelah. Kenapa tak sama? Kerana kadar pengorbanan tu tak sama. Satu orang miskin bagi RM1 dengan orang kaya bagi RM1,000, pahalanya mungkin berbeza. Walaupun dari sudut jumlah, orang kaya bagi RM1,000, orang miskin bagi RM1. Tapi orang miskin bagi RM1 dengan pengorbanan, orang kaya bagi RM1,000, nothing bagi dia. Begitulah Allah Azza wa Jalla adil dalam membedak pahala, bergantung kepada kadar pengorbanan. Sebab tu Nabi kata apa? Al-ibadatu fil haraj ka hijratin ilai. Ibadah, pahala ibadah, waktu zaman kacau bilau, pahalanya sama seperti berhijrah kepadaku. Tu saya sebut tu. Dekat dunia barat ni, nak ibadat susah. Nak cari surau susah. Nak cari tempat wuduk pun susah. Bila kita buat, kita terpaksa cari dan cari, semua tu dia tak akan bagi sia-sia. Ada pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Ada pahala di sisi Allah. Kadang-kadang segan juga. Kan? Tengok surau tak ada, semayang tepi jalan. Kan? Baru ni kami semayang tepi toilet. Orang semua tengok. Lalu tengok. Segan juga kan? Tapi kita buat. Walaupun kadang-kadang tebal juga muka tu. Tapi tak apa. Kerana kita hamba Allah. Kita buat. Mudah-mudahan pahalanya lebih banyak sikit daripada orang yang tak struggle untuk menjaga agama dia. Gandaan pahala ni Allah Ta'ala bagi untuk orang yang buat pahala, untuk orang yang buat kebaikan. Tapi kalau buat dosa, Tuhan ganda tak pahala? Tuhan tak ganda dosa. Tuhan tak ganda. Man hamma bisayyi'atin fa'amilaha katabaha Allahu 'indahu sayyi'atan wahidah. Siapa yang niat nak buat benda jahat, lepas tu dia buat betul-betul, Tuhan tulis satu je. Sebab tu saya kata, kita baca dalam Quran, tengok dalam Quran, dialog bila orang nak masuk dalam neraka ataupun dah ada dalam neraka, dia tak pernah kata, wahai Tuhan, kami sebenarnya dizalimi. Tak ada. Tak ada. Dalam suratul An'am Allah Ta'ala kata apa? Walau tara idh wuqifu 'ala an-nar faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Kalau kamu melihat mereka wahai Muhammad, apabila ahli-ahli neraka tu betul-betul diletakkan di neraka, sebelum dicampak masuk, dia kata apa? Ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina. Alangkah baiknya kalau kami dikembalikan ke dunia dan kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami dan kami akan jadi orang yang beriman. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Bila kamu melihat orang-orang yang jahat di dalam dunia ni, yang zalim dalam dunia ni, nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, tunduk kepala mereka di sisi Tuhan mereka. Mereka kata apa?
Rabbana absarna wa sami'na. Wahai Tuhan, kami dah melihat neraka tu. Kami dah dengar azab-azab dalam neraka tu. Farji'na, kembalikan kami ke dunia. Na'mal salihah, supaya kami boleh beramal salih. Inna muqinun, kali ini kami betul-betul yakin. Tuhan bagi segala-galanya ruang dan peluang pada insan. Rahmat begitu banyak. Pahala diganda, dosa tak diganda. Itu satu. Dengan pahala yang kita buat, setiap pahala yang kita buat, setiap ibadah yang kita buat, ibadah itu akan memadam dosa-dosa kecil yang dilakukan sebelum. Kita ambil wuduk, dosa-dosa yang kecil kita buat akan gugur daripada anggota wuduk kita. Kita salat, dosa-dosa kita akan hilang dengan ibadat salat yang kita buat. Pahala dapat, dosa kecil akan dihapuskan. Itu Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis. Nabi kata apa? Ara'aitum law kana ala babi ahadikum nahrun jarrun ghamrun fayaghtasilu minhu 5 marrat fahal yabqa min daranihi syai'. Apa pandangan kamu kalau di depan pintu salah seorang daripada kamu ni ada sungai deras yang mengalir dan dia mandi kat sungai itu 5 kali sehari? Akan lekat tak kotoran di badan dia? Sahabat kata tidak. Kat sini berapa kali sehari mandi? Ha? 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 Ikut musim lah kan. Kalau musim sejuk macam ni rasanya kita seminggu sekali pun ha? Ha? Sebab tu saya bila buka Sahih Bukhari ada satu hadis, Nabi kata apa? Nabi kata haqqun lillahi ala muslim ayyaghtasila fi kulli 7 ayyamin yawman yaghsilu fihi ra'sahu wa sa'ira jasadi. Hak bagi Allah atas setiap muslim untuk dalam 7 hari ni, Tuhan kata setiap 7 hari ni hak Allah ke atas setiap muslim untuk dia mandi 1 hari dan dia basuh kepala dan badan dia. Masa saya baca hadis ni macam kenapa Nabi sebut hadis ni? Bila duduk kat luar negara yang sejuk-sejuk ni baru tahu. Sebab kita kat Malaysia kan dia mandi hari-hari. Bukan kata mandi hari-hari. Sehari tu kadang-kadang sampai 2-3 kali mandi kan? Kan? Minimum 2 lah kan? Kadang-kadang sampai 3. Kalau lebih pada tu bukan saja mandi tu. Kan? Tu sahaja aku mandi. Maksudnya ada sebab lah tu dia mandi. So Nabi SAW beri satu perumpamaan. Nabi kata, dia mandi 5 kali sehari dekat sungai tu. Agak-agak lekat. Tak kotoran kat badan dia. Sahabat kata tak. Nabi kata, وَذَلِكَ مَثَلُ صَلَوَاتِ الْخَمْسِ. Itulah perumpamaan salat 5 waktu. Seolah-olah kita mandi 5 kali sehari. Maka salat itu akan membersihkan badan kita daripada dosa kecil yang kita buat. Dosa dengan Tuhan lah. Dosa dengan orang kena minta maaf. Kena minta halal. So, itu rahmat Tuhan. Dan rahmat Tuhan juga untuk orang yang berdosa ni, kalau dia taubat, itu berdosa dengan Tuhan banyak. Dia minum arak, dia berjudi, kan? Banyak buat dosa. Tiba-tiba datang satu hari dia nak taubat. Dia berkata, wahai Tuhan, aku taubat pada Engkau. Aku menyesal dengan apa yang aku buat. Aku azam tak berbuat lagi dah. Dan aku tinggalkan dosa ni serta-merta. Sah tak taubat dia? Ha? Sah. Apa jadi pada dosa-dosa dia? Ha? Ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Allah Ta'ala kata, orang yang bertaubat ni, orang-orang yang Tuhan tukar dosanya menjadi pahala.
Tuhan tukar jadi pahala. Cuma para ulama tafsir berbeza. Ada yang kata, ada berbeza pendapat lah. Ada yang kata, dosa-dosa yang kita buat lama-lama tu, bila kita taubat, tukar tu jadi pahala. Convert. Tu jadi pahala. Ni sebahagian ahli tafsir. Ada yang kata tak. Ada yang kata Tuhan tukar kejahatan mereka jadi baik. Maksud lepas dia orang taubat jadi baik. Tapi tafsiran ni macam kurang tepat. Biasanya orang taubat memang akan tukar jadi baik kan. Benda tu tak payah bagi tahu pun tak apa. Ada yang kata tak. Memang akan tukar jadi pahala sebab bila mana dia mengingati dosa dia, dia akan sedih, dia akan menyesal. Penyesalan terhadap dosa akan menimbulkan pahala. Dan benda ni tak pelik pun kerana Allah Ta'ala maha kaya. Ruang Allah Ta'ala bagi untuk orang yang berdosa bila taubat, ganti terus jadi pahala dosa-dosa dia. Mungkin ada yang seronok. Oh, kalau macam tu, syok juga Ustaz. Kita buat dosa banyak-banyak, lepas tu kita taubat, terus jadi pahala. Dah tu apa beza dia dengan orang yang buat ibadat daripada yang raja-raja ni? Pertama takut tak ada lah. Kan? Tengah cucuk langit, mati terus kan? Itu pertama. Ha? Ha? Dia syarat taubat, dia mesti tinggal kan? Dia tak dan tinggal, dia baru niat lah. So, beza dia apa? Syekh Al-Ashqar, Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar, seorang ulama daripada Jordan, dia bahas benda ni. Sebab benda ni bila orang tanya, kita pun susah nak jawab. Kata apa beza orang yang buat dosa dengan orang yang buat pahala? Yang buat dosa banyak-banyak, lepas tu taubat, terus tukar jadi pahala. Yang ni buat pahala daripada awal. Kita, Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar kata, mana sama? Tak sama. Sebab kan saya sebut tadi, orang yang buat pahala, pahala kan berganda. Pahala kan berganda, paling kurang 10. Bila dia buat kebaikan, dia buat ibadah, benda tu akan berganda. Tapi orang yang buat dosa berganda tak? Dosa dia tu? Dosa dia tak berganda, dosa tu banyak tu je lah. So bila convert, tukar jadi pahala, pahala tu tak sebanyak orang yang buat ibadat pada awal pun. Nampak tak perbezaan dia? Tapi tetap Allah Azza wa Jalla itu rahim kepada orang-orang yang beriman. Itu yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, rahmat Tuhan. Rahmat Tuhan pada kita orang yang beriman ni. Ada masa lagi Bang Lu? Kita bagi pukul 8 tutup habis ni tu. Tutup bilik. Okey. Lama pula saya bercerita ni. Lepas ni kita surat jawab. Sabar. Lepas ni kita tutup. Surat jawab. Tak apa, kalau dia tutup bilik ni, kita bergelak pun tak apa. Yang keempat, Allah Azza wa Jalla menyediakan syurga yang sangat-sangat hebat untuk kita duduk. Nikmat yang tidak pernah difikirkan oleh akal manusia. Yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia. Yang tidak pernah didengar nikmatnya oleh telinga manusia. Kan, kadang-kadang kita nampak teknologi hari ni macam-macam, dahsyat. Tengok kereta elektrik, hebatnya. Macam-macam. Itu bukan syurga lagi. Kerana mata kita pernah tengok. Kita dengar kereta terbang, walaupun tak jadi lagi. Tapi pernah dengar. Itu bukan syurga. Syurga hebat lagi pada tu. Kita akan duduk syurga sampai bila? Selama-lamanya. Sampai bila? Selama-lamanya. Ibadat apa yang kita buat nak dapat syurga selama-lamanya tu? Salat 5 waktu? Ya. Puasa 30 hari bulan Ramadan? Ya. Zakat setahun sekali? Ya. Itu pun kira-kira tu. Takut terlebih bayar. Betul tak? Bila terlebih bayar, Allah terlebih bayar 100 pound pula. Tapi tak apalah, dia kata ni ada pahala insya-Allah. Tapi nak masuk syurga selama-lamanya, kita buat calculation ni sikit. Sehari solat kita 5 waktu. Satu waktu berapa minit? 5 minit. Campurlah wuduk sekali. Wuduk pun kira ibadat juga. 5 minit campur wuduk. Kalau tak berjemaah lah. Kalau berjemaah mungkin imam baca lama sikit. So 5 minit kali 5, 25 minit.
Campur solat sunat 30 minit. Campur dengan tarawih yang bulan Ramadan tu mungkin 1 jam lah kita kira 1 jam. 1 jam satu hari daripada 24 jam. Satu jam ibadat pure untuk Tuhan. Tidur berapa jam? 8 jam. Musim sejuk lebih sikit kalau hari Ahad. Kan? Kadang-kadang sampai 8 jam. Itu belum yang tertidur. Ini yang betul-betul nak tidur punya. Kalau tertidur pun ada lebih lagi. Tidur lagi banyak pada ibadat. Tapi kita minta, wahai Tuhan, aku nak syurga. Malu tak? Tak pernah kita rasa malu kat Tuhan. Sebab apa? Sebab kita tahu Tuhan tu Rahim. Tuhan tu Rahman. Tuhan tu pengasih, penyayang. Kita minta, dia akan bagi. Maka sebab tu, hadis ni bagi tahu kat dia apa dia? Bawa timbangan kau. Bawa timbangan kau. Aku nak timbang. Tuhan kata. Dia pun kata, wahai Tuhan, kad kecil dengan buku catatan jahat yang banyak 99 ni, besar sejauh mata memandang. Macam mana? Tuhan kata, timbang. Tak ada kezaliman. Bila letak atas timbangan, berat yang la ilaha illallah ni. Fatashatil sijillat. Terangkat yang 99 buah ni. Fala yathqul ma'asmillahi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang akan berat dengan nama Allah. Nama Allah lebih berat. Hadis ni jadi satu perbincangan yang hangat di kalangan para ulama. Hai, sekadar la ilaha illallah boleh masuk syurga dah ke? Maka bila kita tengok hadis-hadis yang lain, ada orang yang bertauhid tapi masuk neraka. Golongan jahannamiyun, orang yang keluar daripada neraka jahanam, ada tulis dekat dahi dia. Jahannami, ahli neraka. Sehingga bila masuk syurga, ada lagi. Orang semua tengok, ahli neraka lu kan? Baru check in Sehingga Allah Azza wa Jalla arahkan semua yang keluar daripada neraka ni mandi dekat sungai dalam syurga baru hilang. Hilang rentung, hilang semua. Jadi ahli syurga balik. Maksudnya ada orang yang beriman yang dibakar dalam neraka ada. Tapi macam mana hadis ni? Para ulama berbahas. Sebahagian daripada mereka kata ini adalah orang yang sempat bertaubat tapi tak sempat beramal saleh. Yang ada dalam jiwa dia cuma la ilaha illallah dan taubat. Ini tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua, orang yang tak sempat buat amal saleh, yang ada cuma la ilaha illallah, sebelum ni dia kafir. Dia masuk Islam, mati tu. Ada juga yang kata tak, ini untuk special manusia yang Allah Ta'ala pilih untuk Allah Ta'ala ampunkan. Kerana Allah boleh mengampunkan insan mana-mana yang dia nak. Ada yang Allah Ta'ala tak beri ampun, ada yang Allah Ta'ala beri ampun. Dan mana-mana pun tak kisah, kita mengharapkan agar Allah selamatkan kita sama seperti lelaki ni lah. Maka sebab itu, duduk di negara yang minoriti Muslim, untuk menggapai redha Allah, pastikan kita pegang akidah, pegang tauhid, seperti mana kita menggenggam bara api. Kerana tidak ada yang akan dapat menyelamatkan kita melainkan apabila kita mati di atas kalimah la ilaha illallah. Walaupun sukar, walaupun susah, walaupun kadang-kadang kita disisihkan, hanya semata-mata kita Muslim, ketahuilah, dia suka jatuh lah benda ni. Saya suka bergerak kaki, itu masalah dia. Timbangan berat. Tapi tak tahulah belah mana kan. Saya nak bagi tahu, walaupun kadang-kadang kita disisihkan, walaupun kadang-kadang kita diketawakan, tetapi ketahuilah, semua itu tidak akan pergi secara sia-sia. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hitung. Be a Muslim, be a good Muslim. Jadi diri kita sebagai diri Muslim yang baik, sentiasa memperbaiki diri. Kelemahan ada di mana-mana. Tapi daripada satu hari ke satu hari kita menjadi lebih baik, lebih baik dan lebih baik. Dan jangan tinggalkan kawan-kawan Islam kita. Ukhuwah Islamiah perlu jaga. Sebab tu bila kita ada Muslim community, kita rasa macam happy lah. Paling tidak kita terikat dengan ikatan ukhuwah Islamiah. Paling tidak bila kita hanyut, kawan kita boleh tarik.
Kawan kita hanyut, kita boleh tarik. Kerana jangan duduk sorang-sorang. Takut-takut bila duduk sorang-sorang, keliling kita tak membantu untuk kita menjadi Muslim yang baik. Takut-takut kita hanyut. Kan? Ini Ustaz sembang banyak. Dia kata, duduk sini tengok. Betul. Kita hanya boleh sembang ya. Tapi tak salah untuk kita ingat mengingati. Kerana sembang untuk ingat benda yang baik ni Tuhan suruh. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Berpesan dengan kebenaran dan berpesan dengan kesabaran. Itu benda yang Tuhan suruh. Jadi paling tidak kalau terasa hanyut ke apa ke, ingat balik, aku Muslim. Hidup kita ni tak lama, kita akan berjumpa dengan Tuhan. Kita doa mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan kita seperti mana Allah Ta'ala ampunkan lelaki ni tadi. Amin ya rabbal alamin. Okey? Wallahu a'lam.